Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video ini. Sebelum kita bermula, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Berita perkembangan politik semasa dalam negara, perkembangan negara dan semuanya ada di dalam channel ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Hai Halo Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana masih terus setia berada di dalam channel Elvino ESTV. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita sudah tahu, beberapa hari ini Muhyiddin Yassin sibuk nak ke mahkamah untuk didakwa dengan kes jana wibawa. Satu artikel yang dipetik daripada syahbudin.com.net mengatakan, agar dilihat berbeza dengan Zahid Hamidi, Muhyiddin tiada pilihan lain selain harus undur diri ataupun bercuti. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin pagi tadi didakwa di mahkamah dengan 4 pertuduhan. Pagi kemarin didakwa di mahkamah dengan 4 pertuduhan salah guna kuasa dan rasuah membabitkan wang berjumlah RM232.5 juta ringgit serta 2 pertuduhan pengubahan wang haram sebanyak RM195 juta ringgit. Beliau mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan dan diikat jamin 2 juta ringgit dengan 2 penjamin serta pasport antarabangsanya dikehendaki diserahkan kepada mahkamah. Isnin nanti beliau akan berdepan satu lagi pertuduhan di Mahkamah Shah Alam, menjadikan jumlah 7 semuanya. Berdepan dengan semua pertuduhan tersebut, Muhyiddin bagaimanapun enggan melepaskan jawatannya secara serta-merta sebagai Presiden Bersatu. Beliau sebaliknya mahu menyerahkan segala keputusan kepada Majlis Kepimpinan Tertinggi MKT Bersatu untuk menentukan kedudukannya. Saya akan bawa kedudukan saya kepada MKT parti untuk mereka putuskan. Saya akur dengan apa saja ketetapan MKT yang akan bermusyarat dalam tempoh yang terdekat, katanya lagi. Kenapa Muhyiddin enggan melepaskan jawatan serta-merta? Bukankah beliau sebelum ini selalu mengecam Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang tidak melepaskan jawatannya setelah didakwa di mahkamah? Lebih daripada itu, ketika Wan Saiful Wanjan didakwa di mahkamah baru-baru ini, Muhyiddin sendiri setuju menerima peletakan jawatan ahli Parlimen Tasik Gelugur itu sebagai Ketua Penerangan Bersatu. Bahkan beliau berkata peletakan jawatan itu berarti Bersatu telah menetapkan satu standard supaya apabila seseorang itu dituduh di mahkamah, ia tidak menimbulkan salah pandangan terhadap parti. Kenapa sekarang Muhyiddin sendiri enggan melepaskan jawatannya secara sukarela dan masih mahu menyerahkan kepada MKT? Melihat kecenderungan beberapa pemimpin Bersatu yang gila-gila mempertahankan pertuduhan terhadapnya sekarang ini, kebarangkalian untuk MKT Bersatu setuju membuat keputusan memintanya berundur atau bercuti ternampak amat tipis sekarang. Mungkin sekali Bersatu akan membuat keputusan sebulat suara agar Muhyiddin terus kekal menerajui Bersatu. Sekiranya terus dikekalkan menerajui Bersatu, tidakkah ini bermakna mereka cuba meletakkan parti mereka sebagai perisai diri kepada Muhyiddin? Selain tidak berapa kisah dengan wujudnya salah pandangan di kalangan rakyat, sedemikian apa beza Muhyiddin dengan Zahid Hamidi? Sebelum kita teruskan ulasan berita seterusnya, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, bantu admin untuk kembangkan channel ini. Terima kasih. Mungkin ramai yang berhujah bahawa sandaran tidak perlu berundur atau bercuti itu adalah kerana pertuduhan terhadapnya berupa pendakwaan terpilih dan bermotif politik oleh parti yang menguasai kerajaan bagi tujuan untuk melemahkan Bersatu. Jika begitu, sekali lagi apa bezanya dengan Zahid Hamidi yang juga menggunakan alasan yang sama sebelum ini? Pokoknya, jika Bersatu telah menetapkan satu standard yang berbeza dengan lain-lain parti, tiada langkah terpuji lain bagi Muhyiddin selepas didakwa ini, melainkan mesti secara sukarela mengambil pendirian berundur diri atau bercuti daripada menerajui Bersatu. Bersatu mesti diterajui oleh pemimpin lain yang bersih dan tiada kes-kes di mahkamah.
Kalau tidak, bagaimana Bersatu mau dilihat lebih baik di mata rakyat? Sambil diiringi cita-cita untuk menjadi pengganti kepada UMNO, kalau Perangai Mahyadin Mat Yassin lebih kurang sama saja dengan Zahid Hamidi. Itulah urusan yang saya petik daripada syahbudin.com.net. Jangan kemana-mana, terus setia berada di dalam channel ini. Halo Malaysia, terima kasih kerana masih terus setia berada di dalam channel ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sambungan berita untuk hari ini dipetik daripada Malaysia Kini. Muhyiddin berdepan satu lagi tuduhan rasuah di Mahkamah Shah Alam. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin bakal menghadapi satu lagi pertuduhan rasuah di Mahkamah Shah Alam Isnin depan. Demikian menurut Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu. Bercakap kepada penyokong di luar kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, Faizal kesal dengan tindakan terhadap Muhyiddin yang menurutnya banyak berjasa kepada negara. Jika seorang negarawan pun boleh diperlakukan sedemikian, bagaimana pula dengan nasib rakyat? Katanya seperti yang dilapor Berita Harian. Tambah Faizal, dia yakin Muhyiddin tidak bersalah terhadap pertuduhan yang dikenakan. Terdahulu, Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional, PN, dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 2 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM232.5 juta ringgit di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur Azura Alwi. 4 pertuduhan salah guna kuasa dirangka mengikut Seksyen 23(1) Akta SPRM 2009 menuduh Muhyiddin Yassin menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden Bersatu untuk mendapatkan RM232.5 juta ringgit daripada 3 syarikat dan seorang individu antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. 3 syarikat itu ialah Bukhari Equity Sendirian Berhad, Nepturis Sendirian Berhad dan Mamfor Sendirian Berhad, manakala individu terbabit ialah Azman Yusof. 2 pertuduhan pengubahan wang haram itu dibentangkan di bawah Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dibaca bersama Seksyen 87(1) Akta yang sama. Ahli politik itu, iaitu Muhyiddin Yassin, didakwa menerima RM120 juta ringgit hasil aktiviti haram daripada Bukhari Equity Sendirian Berhad antara 25 Februari 2021 dan 8 Julai 2022. Ahli Parlimen Pago itu dibebaskan dengan ikat jamin 2 juta ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan, sekian saja perkongsian berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, kerana subscribe itu percuma. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.